Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Timbalan Pengerusi Tetap yang berbahagia Datuk Fuad Zalkashi, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden merangkap Menteri Pertahanan, Naib-Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, Setiausaha Agung, Bendahari Agung, Ketua Penerangan, ahli-ahli Majlis Setinggi dan para perwakilan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Rafiq, Ketua UMNO Bukit Bintang, berucap mewakili Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Timbalan Pengerusi Tetap, demi kestabilan politik negara, UMNO Wilayah Persekutuan terima hakikat Kerajaan Persekutuan telah pun ditubuhkan. Selagi ia tidak melanggar asas dan tujuan parti seperti yang termaktub di dalam perlembagaan parti, kita tidak perlu mempertikaikan hal ini kerana UMNO sendiri berada dalam kerajaan gabungan ini. UMNO wilayah juga menerima hakikat UMNO sekali lagi dipukul teruk dan sekali lagi ditolak oleh pengundi di pilihan raya umum ke-15. Ia satu hakikat yang harus diakui. Kebimbangan ini perlu dibincangkan bersama dan seharusnya menjadi matlamat utama kita semua di Perhimpunan Agung kali ini. Sebagai ahli UMNO yang sayangkan parti, sudah tentu kita berasa amat-amat kecewa dengan nasib malang yang menimpa UMNO di PRU baru-baru ini. Dari 162 kerusi yang dipertandingkan, UMNO hanya menang 26 kerusi saja. Ianya rekod terburuk dalam sejarah UMNO. Kenapa ini berlaku? Di mana silap kita? Kenapa pengundi-pengundi terus menolak UMNO di setiap PRU? Para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengajak semua yang berada di dalam Dewan ini untuk mengimbas kembali tentang corak atau trend penolakan pengundi terhadap UMNO di bandar pada waktu ini. Sedarkah kita corak atau trend penolakan ini telah menjala ke kawasan-kawasan di pinggiran bandar pula? Untuk makluman perwakilan, saya ada menyentuh tentang isu yang membimbangkan ini dalam ucapan saya di Perhimpunan Agung pada tahun 2014. Waktu itu, pengundi-pengundi kita di bandar sudah mula beralih arah dan mengundi parti lain menggantikan UMNO. Ketika itu, saya turut memohon dan menggesa agar UMNO mengubah strategi dan pendekatan sebagai sebuah parti politik bagi membendung trend penolakan terhadap UMNO di bandar pada waktu itu. Saya juga ada menyatakan bahawa trend ini bakal merebak ke kawasan-kawasan pinggiran bandar jika sesuatu tidak dilakukan oleh UMNO. Terbukti, tanggal 19 November 2022 telah menyaksikan kebimbangan saya ini berasas dan ia telah pun menjadi satu realiti yang amat ngeri. Di Lembah Kelang, Selangor dan Wilayah Persekutuan, dari 34 kerusi parlimen yang dipertandingkan, kita hanya menang 1 kerusi saja, iaitu di wilayah. Tahniah diucapkan kepada Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah yang berhormat Datuk Seri Johari Ghani kerana beliau berjaya menawan semula hati pengundi-pengundi Melayu di bandar. Alhamdulillah. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, sudah jatuh ditimpa tangga. Wilayah hari ini bukan saja kalah di kesemua kursi-kursi lain yang dipertandingkan, malah Kementerian Wilayah Persekutuan pun sudah dilenyapkan. Bertambah malang,
apabila Yayasan Wilayah Persekutuan ingin dimansuhkan pula oleh DAP, walhal yayasan inilah yang telah banyak membantu rakyat, terutama golongan miskin di bandar. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Pengundi-pengundi UMNO di kawasan luar bandar yang menjadi penyokong-penyokong tegar kita selama ini juga telah beralih arah mengundi parti lain. Saya ingin kongsikan beberapa statistik tentang corak pengundian di PRU ke-15. Di kawasan-kawasan parlimen di Semenanjung, yang pengundi Melayunya melebihi 70%, dari 91 kerusi yang dipertandingkan, UMNO hanya menang 12 kerusi saja. Bagi kawasan yang pengundi Melayunya 51 hingga 70% pula, dari 39 kerusi yang dipertandingkan, kita hanya menang 8 kerusi. Dan di kawasan yang pengundi Melayunya kurang dari 51%, dari 32 kerusi yang dipertandingkan, kita gagal memenangi sebarang kerusi. Majoriti pengundi-pengundi kita yang selama ini dianggap sebagai pengundi tradisi dan pengundi putih kita tidak lagi memberi undi kepada UMNO. Ini termasuk di 54 kawasan Felda yang ditandingi UMNO. Pengundi-pengundi Melayu di bandar dan di pinggir bandar telah lama beralih arah menyokong PKR, dan hari ini majoriti Melayu di luar bandar pula beralih arah mengundi PAS yang dijadikan pembela bangsa dan agama. Jelas, rekod di PRU 15 ini menunjukkan kita telah kehilangan ramai pengundi-pengundi asas kita. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, hari ini kita harus meneliti semula apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kita boleh mengubah trend penolakan pengundi terhadap UMNO ini. Anjakan paradigma perlu dilakukan. Jika tidak, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih parah dan tidak mustahil kita hanya akan tinggal kurang dari 10 kerusi saja di PRU yang akan datang. Apa yang menghairankan, masih ada yang tersenyum puas walaupun keputusan di PRU baru-baru ini adalah yang terburuk dalam rekod UMNO. Mungkin ada yang merasakan kalah pun tak apalah, kita masih berada dalam kerajaan. Sebagai seorang ahli yang sayangkan UMNO, saya secara pribadi merasakan sedikit terkilan dengan pemikiran sebegini. Apakah kita boleh berpuas hati dengan hanya memainkan peranan sebagai sayap untuk kaum Melayu dan DAP pula sebagai sayap untuk kaum Cina di dalam kerajaan di masa-masa yang akan datang? Tepuk dada, tanya selera. Tetapi bagi saya, UMNO perlu bangkit semula. UMNO perlu memainkan peranannya sebagai sebuah parti orang Melayu yang signifikan dalam landscape politik di buminya sendiri. Persoalannya, bagaimana dan apa yang perlu dilakukan agar trend penolakan terhadap UMNO ini dapat dipulihkan, sekaligus memastikan pengundi kembali memilih UMNO menjadi parti nombor 1 pilihan mereka. Dalam hal ini, seandainya kita benar-benar mahu memulihkan semula kredibiliti parti kita, ada 3 perkara utama yang perlu kita berikan fokus. Perkara yang pertama sekali ialah kita perlu akui bahawa UMNO hari ini semakin ditolak oleh pengundi di PRU. Ini hakikat, UMNO perlu dirawat. Kita harus jujur dalam hal ini agar minda dan hati kita seiring dan tidak berada dalam sindrom menafikan kebenaran atau in denial dengan izin. Minda juga harus bersedia untuk berfikir di luar kotak tentang bagaimana dan apa yang perlu kita semua lakukan agar imej dan reputasi UMNO yang tercela dapat dipulihkan semula. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai ahli. Cukup-cukuplah kita berdendang dengan lagu dan irama lama yang jelas tidak lagi dapat menarik perhatian para pengundi kita. Cabaran di hadapan akan lebih getih seandainya kita masih lagi bertindak dengan cara lama dengan membuat pendekatan yang serupa. Untuk merubah sesuatu keputusan yang sama,
Sesuatu yang luar biasa mesti dilakukan. Kita semua sayangkan parti dan pasti kita semua mahu memartabatkan imej dan reputasi parti kita. Apa yang diharapkan agar kepimpinan parti juga bersikap terbuka dan ikhlas dalam hal ini serta bersedia menerima mana-mana teguran yang berasas dan membina demi masa depan Parti Keramat yang tercinta. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, perkara kedua yang perlu kita fikirkan bersama pada hari ini ialah apakah kita mahu terus berpolitik menggunakan konsep lama yang dilihat tidak lagi relevan oleh kebanyakan pengundi di luar sana. Politik lama yang berasaskan kemerdekaan, pembangunan, perkhidmatan dan pendidikan rakyat semata-mata sudah tidak lagi popular untuk dimainkan kepada pengundi hari ini. Mereka beranggapan semua ini adalah tanggungjawab mana-mana kerajaan untuk menyediakannya. Hari ini, masalah rakyat sudah jauh berbeza. Sebagai contoh, semasa negara dilanda COVID-19, ekonomi rakyat terjejas teruk, kehidupan mereka menjadi sukar dan semakin mencabar. Justru politik UMNO hari ini perlu dibawa ke satu peringkat yang lebih tinggi, iaitu politik yang menjurus kepada politik kestabilan ekonomi rakyat, politik membangunkan ekonomi perniagaan dan politik mensejahterakan kehidupan rakyat. Ia juga tidak harus terhad kepada golongan B40 saja, tetapi idea segar perlu digembelengkan agar ekonomi golongan pertengahan M40 juga dapat ditambah baik. Menurut penganalisa politik, golongan pengundi M40 inilah yang semakin ramai telah menolak parti kita. Kita perlu memikirkan apakah cara untuk kita menarik semula sokongan dari golongan pertengahan ini agar mereka kembali menyokong dan mengundi UMNO. Dalam hal ini, sejauh manakah kita sebagai parti politik yang signifikan dapat memainkan peranan kita untuk membantu mensejahterakan kehidupan pengundi dari golongan ini. Mereka ini merupakan golongan yang membayar cukai dalam jumlah yang tertinggi, namun mereka merasakan suara mereka tidak didengari dalam arus politik UMNO. Tidak dinafikan, kerajaan sebelum ini banyak menggerakkan langkah-langkah untuk membantu rakyat. Namun, persoalannya, mengapa UMNO terus ditolak oleh pengundi-pengundi ini di PRU? Adakah kerana di dalam UMNO terdapat golongan-golongan yang bermain dengan naratif-naratif yang berbeza atas sebab-sebab tertentu? Ramai yang melihat dalam UMNO itu sendiri telah wujud perbezaan matlamat perjuangan sehingga fokus tidak diberikan kepada naratif-naratif untuk mendekatkan UMNO dengan pengundi di luar sana. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, lanskap politik negara pada hari ini telah banyak berubah. Selepas undi 18 dan undi automatik diperkenalkan, jumlah pengundi hari ini telah melonjak kepada 21.5 juta orang berbanding hanya 15 juta orang pengundi di PRU 14. Untuk menang di PRU, UMNO tidak boleh bergantung kepada pengundi di kalangan ahli-ahlinya semata-mata. 3.5 juta ahli UMNO yang ada hanyalah 16% saja dari keseluruhan pengundi yang ada pada hari ini. Ada 18 juta lagi pengundi di luar sana yang perlu kita hadapi dan 60% daripada keseluruhan pengundi hari ini adalah orang Melayu. Kebanyakan mereka ini tidak menganggotai mana-mana parti, namun mereka sayangkan bangsa dan tanah air mereka. Mereka meletakkan harapan kepada kita. Teguran, pandangan serta perasaan mereka perlu diambil kira dalam apa jua yang hendak kita putuskan. Satu lagi golongan yang perlu kita dekati ialah golongan pengundi-pengundi automatik. Golongan ini sebenarnya telah memberi dimensi baru dan impak besar kepada corak dan trend mengundi di negara kita pada hari ini. Mereka ini tidak menyertai mana-mana parti. Sebab itulah UMNO perlu memikirkan cara dan pendekatan terbaik
agar UMNO mampu menarik golongan-golongan ini. Menyedari hal ini, UMNO dituntut untuk membuat banyak perubahan dan pembaharuan. Kita tidak boleh terus mengabaikan suara-suara mereka ini kerana natijahnya bakal ditanggung oleh parti. Melihat kepada isu-isu ini yang saya bangkitkan, saya ingin mengajak semua perwakilan untuk sama-sama menimbangkan perkara ketiga yang merupakan satu cadangan di luar kotak. Apakah UMNO mahu selamanya kekal menjadi members based party dengan izin, iaitu parti yang lebih memikirkan tentang ahli-ahlinya saja, atau apakah UMNO perlu dianjak ke satu tahap yang berbeza, iaitu beralih menjadi support based party dengan izin. Support based party ini akan bersifat lebih fleksibel dan lebih cenderung kepada apa yang diinginkan oleh pengundi di luar parti, khususnya pengundi-pengundi Melayu. UMNO hari ini harus dilihat relevan bukan saja di mata ahli-ahlinya, malah UMNO perlu mengambil kira semua pandangan dan teguran pengundi-pengundi yang berada di luar sana. Mungkin UMNO harus belajar dari pengalaman parti-parti di luar negara seperti parti LDP di Jepun sebagai contoh, bagaimana mereka berjaya membuat kebangkitan semula selepas berkali-kali tersungkur di pilihan raya. Demi kelangsungan parti, bersediakah kita untuk melakukan sesuatu di luar kotak seperti ini? Anjakan paradigma sebegini perlu dilakukan oleh UMNO. Ini kerana untuk menang di PRU, realitinya UMNO memerlukan sokongan dari 60% pengundi Melayu di luar sana. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, pemilihan parti akan diadakan tidak lama lagi. Isunya, adakah jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Pelbagai pandangan dan pendapat dilontarkan oleh ahli-ahli parti. Isu ini jika tidak diberikan perhatian yang serius, mungkin akan memberi kesan bukan sahaja kepada parti, malah kepada 60% pengundi Melayu di luar sana yang sedang memerhati gelagat kita. UMNO pada dasarnya adalah sebuah parti politik yang bersifat rasional dan terbuka. Sesiapa saja yang dipilih sebagai Presiden dan timbalan Presiden nanti pastinya akan mendapat sokongan jitu dari ahli-ahli parti pada akhirnya. Wakil Wilayah, tinggal 2 minit lagi. Sekiranya jawatan-jawatan ini tidak dipertandingkan, saya bimbang pengundi di luar parti akan menilai parti kita dari perspektif yang negatif. Sama-samalah kita fikirkan. Kita buanglah yang keruh, kita carilah yang jernih. Kita ikhlaskan hati dan kita selarikan dengan perbuatan dalam kita menuju ke hadapan. Masih belum terlambat untuk kita beri nafas baru dan segar kepada parti kita ini. Mungkin kita semua, termasuk saya sendiri, telah membuat banyak kesilapan sebelum ini. Tetapi takkanlah kita nak membiarkan kesilapan ini berterusan jika kita sedar dan kita tahu akibatnya. Perjalanan UMNO masih jauh dan penuh berliku di hadapan. Saya yakin demi parti, kita di bawah sedia berubah. Kita cuma mengharapkan agar pimpinan di atas juga mempunyai iltizam dan niat yang sama untuk memartabatkan semula parti. Apa yang dituturkan haruslah seiring dengan apa yang dilakukan. Sama-sama kita baiki parti yang kita sayangi ini, insya-Allah kita boleh bangkit semula. Timbalan Pengerusi Tetap, UMNO wilayah mohon menyokong kecuali usul tambahan usul nombor 8.
yang seperti perwakilan Johor berucap sebentar tadi dibuat secara tidak betul semalam, iaitu usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih